Assalamualaikum dan salam sejahtera. Berjumpa kita lagi pada hari ini. Jadi pada hari ini kita akan belajar tajuk yang terakhir dalam bab 1 tingkatan 5. Iaitu tajuk kita pada hari ini ialah kesan alat dasar ekonomi ke atas objektif makroekonomi negara. Jadi dalam tajuk ini kita akan lihat bagaimanakah alat dasar ekonomi yang berbeza boleh digunakan untuk mengatasi masalah ekonomi. Dan ia akan memberi kesan yang berbeza juga ke atas objektif makroekonomi. Kita lihat kesan alat dasar ekonomi ke atas objektif makroekonomi negara. Jadi, sebelum itu kita ulang kaji balik tajuk yang kita dah belajar, iaitu dasar fiskal dan juga dasar kewangan. Kedua-dua jenis dasar ini merupakan alat dasar ekonomi yang digunakan untuk menyelesaikan masalah inflasi dan masalah ekonomi meleset. Jadi dalam dasar fiskal ada dua alat yang digunakan, iaitu kadar cukai dan juga perbelanjaan kerajaan. Manakala dalam dasar kewangan ada 5 alat yang digunakan, iaitu nisbah rizab berkanun, nisbah rizab tunai, syarat sewa beli, surat jaminan kerajaan dan juga kadar faedah. Kita lihat dulu satu persatu alat ini, iaitu yang pertama alat dasar fiskal, iaitu kadar cukai. Kadar cukai yang dikenakan ini akan mempengaruhi pendapatan boleh guna masyarakat dan juga keupayaan firma untuk membuat pelaburan. Jadi kesannya permintaan agregat dalam pasaran akan berubah dan tingkat pengeluaran juga akan berubah. Jadi apakah kesan perubahan kadar cukai kepada objektif makroekonomi? Apabila kadar cukai dinaikkan, ia akan menyebabkan guna tenaga akan berkurang kerana firma telah mengurangkan pengeluaran dan akhirnya terpaksa mengurangkan jumlah pekerja. Manakala bagi objektif kestabilan harga pula, ia akan menyebabkan tingkat harga umum dalam pasaran akan turun kerana berlakunya lebihan penawaran barang dalam pasaran. Bagi pertumbuhan ekonomi pula, kenaikan kadar cukai akan menyebabkan ekonomi semakin merosot kerana keluaran semakin berkurang dan pendapatan negara juga berkurang. Bagi objektif yang keempat, iaitu kestabilan imbangan pembayaran, apabila cukai dinaikkan, ia akan menyebabkan kos pelaburan dalam ekonomi meningkat. Ini diakibatkan oleh aliran wang masuk ke dalam negara yang semakin berkurang. Sekarang kita lihat pula apakah kesan yang berlaku kepada setiap objektif makroekonomi apabila kadar cukai diturunkan. Apabila kadar cukai diturunkan, ia akan menyebabkan guna tenaga akan bertambah kerana firma telah meningkatkan pengeluaran dan menambah bilangan pekerja.
Manakala bagi kestabilan harga pula, tingkat harga umum pasaran akan naik kerana berlakunya lebihan permintaan barang dalam pasaran. Bagi objektif yang ketiga pula iaitu pertumbuhan ekonomi, tindakan menurunkan cukai akan menyebabkan keadaan ekonomi kita akan semakin meningkat kerana keluaran dalam negara telah bertambah dan pendapatan negara juga bertambah. Kesan pada kestabilan imbangan pembayaran pula ia akan menyebabkan aliran wang masuk akan meningkat kerana kos pelaburan dalam ekonomi telah turun. Kemudian kita tengok pula alat dasar fiskal iaitu perbelanjaan kerajaan. Bagaimanakah alat ini dapat mencapai objektif makroekonomi? Apabila kerajaan menaikkan perbelanjaan kerajaan, guna tenaga akan meningkat. Manakala bagi kestabilan harga pula, harga akan meningkat kerana berlakunya lebihan permintaan barang dan perkhidmatan dalam pasaran. Dengan ini, pertumbuhan ekonomi kita juga akan menjadi lebih pesat kerana keluaran dalam negara kasar meningkat dan pendapatan negara juga meningkat. Bagi kestabilan imbangan pembayaran pula, tindakan menaikkan perbelanjaan kerajaan telah mengakibatkan aliran wang masuk semakin meningkat kerana berlakunya lebih banyak pelaburan dalam aktiviti ekonomi. Kemudian, apakah yang berlaku apabila perbelanjaan kerajaan diturunkan? Kesannya yang pertama kepada guna tenaga penuh. Ia akan menyebabkan guna tenaga akan turun kerana peluang pekerjaan yang semakin berkurang kerana kurangnya projek pembangunan yang dibuat oleh kerajaan. Jadi dengan ini dia akan menyebabkan pendapatan pengguna turun dan menyebabkan kesan pada kestabilan harga. Harga barang juga akan turun kerana permintaan barang dan perkhidmatan dalam pasaran telah berkurang. Akhirnya ia akan menyebabkan kesan kepada penurunan dalam pertumbuhan ekonomi negara kerana keluaran dalam negara kasar semakin merosot dan pendapatan negara semakin berkurang. Bagi objektif kestabilan imbangan pembayaran pula, tindakan menurunkan perbelanjaan menyebabkan aliran wang masuk berkurang kerana kurangnya pelaburan kerajaan dalam aktiviti ekonomi. Seterusnya, kita lihat pula alat dasar kewangan iaitu nisbah rizab berkanun. Bagaimanakah nisbah rizab berkanun dapat mencapai setiap objektif makroekonomi? Jadi, semasa berlakunya inflasi, Bank Pusat akan menaikkan nisbah rizab berkanun. Tindakan ini telah mengakibatkan guna tenaga semakin turun kerana firma telah mengurangkan pekerja kerana modal yang telah berkurang. Ini akan memberi kesan kepada penurunan harga barang dan perkhidmatan dalam pasaran kerana kuasa beli pengguna telah berkurang. Seterusnya, pertumbuhan ekonomi negara akan menjadi semakin perlahan kerana
keluaran dalam negara kasar telah semakin berkurang dan pendapatan negara merosot. Bagi kestabilan imbangan pembayaran pula, ia akan menyebabkan aliran wang merosot. Aliran wang masuk merosot kerana aktiviti pelaburan dalam ekonomi telah semakin berkurang. Apabila Bank Pusat menurunkan nisbah rizab berkanun iaitu semasa berlakunya ekonomi meleset, ia telah menyebabkan guna tenaga semakin meningkat kerana firma telah menambahkan modal untuk mengeluarkan barang lebih banyak dan perlu menambah lebih ramai pekerja. Seterusnya, ia akan menyebabkan kestabilan harga barang akan naik kerana kuasa beli pengguna yang semakin meningkat. Pertumbuhan ekonomi juga akan semakin meningkat disebabkan oleh keluaran dalam negara kasar telah bertambah dan pendapatan negara juga bertambah. Dan akhirnya, kestabilan imbangan pembayaran, aliran wang masuk akan bertambah kerana bertambahnya aktiviti pelaburan dalam ekonomi. Kita masuk pula kepada alat dasar kewangan yang seterusnya iaitu nisbah rizab tunai. Bagi mencapai objektif guna tenaga penuh semasa berlakunya inflasi, Bank Pusat akan menaikkan nisbah rizab tunai. Tindakan ini telah menyebabkan guna tenaga semakin berkurang kerana firma tadi telah mengurangkan pengeluaran. Kerana firma menghadapi masalah kekurangan modal. Ini akan menyebabkan harga barang akan turun kerana kuasa beli pengguna yang semakin turun. Seterusnya, ia akan memberi kesan kepada penurunan dalam pertumbuhan ekonomi kerana keluaran dalam negara kasar yang semakin berkurang dan pendapatan negara semakin merosot. Manakala bagi imbangan pembayaran pula, ia akan menyebabkan aliran wang masuk semakin berkurang kerana aktiviti pelaburan dalam ekonomi yang semakin berkurang. Manakala semasa berlakunya ekonomi meleset, Bank Pusat akan mengambil tindakan untuk menurunkan nisbah rizab berkanun. Tindakan ini telah menyebabkan guna tenaga meningkat kerana firma telah menambahkan pengeluaran dan menambahkan pekerja. Ini akan menyebabkan kuasa beli pengguna akan meningkat dan memberi kesan kepada harga barang dan pasaran di mana harga akan semakin meningkat. Manakala pertumbuhan ekonomi juga akan semakin pesat kerana keluaran dalam negara kasar telah bertambah dan pendapatan negara bertambah. Dan akhirnya, aliran wang masuk juga akan meningkat kerana bertambahnya aktiviti pelaburan dalam ekonomi. Seterusnya, dasar kewangan syarat sewa beli. Semasa berlaku inflasi, Bank Pusat akan mengetatkan syarat sewa beli. Tindakan yang diambil oleh Bank Pusat ini menyebabkan guna tenaga semakin berkurang kerana firma telah mengurangkan pengeluaran. Harga pasaran barang dan perkhidmatan juga akan turun kerana kuasa beli pengguna akan turun. Seterusnya menyebabkan kepada penurunan dalam pertumbuhan ekonomi kerana keluaran dalam negara kasar telah berkurang dan pendapatan negara juga berkurang.
dan akhirnya menyebabkan aliran wang masuk semakin merosot kerana aktiviti pelaburan dalam ekonomi semakin berkurang. Bagi keadaan ekonomi meleset pula, Bank Pusat akan melonggarkan syarat sewa beli. Keadaan ini telah dapat meningkatkan guna tenaga kerana firma akan menambah lebih banyak pengeluaran dan perlukan lebih banyak pekerja. Jadi peluang pekerjaan meningkat ini telah menyebabkan kuasa beli pengguna meningkat dan harga barang akan meningkat. Manakala pertumbuhan ekonomi pula akan semakin pesat kerana keluaran dalam negara kasar telah bertambah dan pendapatan negara juga bertambah. Bagi kestabilan imbangan pembayaran pula, ini akan memberi kesan kepada aliran wang masuk yang semakin meningkat kerana meningkatnya aktiviti pelaburan dalam ekonomi. Seterusnya, kita lihat pula alat dasar kewangan iaitu surat jaminan kerajaan. Bagi mencapai objektif guna tenaga penuh semasa berlaku inflasi, Bank Pusat akan menjual surat jaminan kerajaan. Ini telah menyebabkan guna tenaga berkurang kerana firma telah mengurangkan pengeluaran. Harga barang akan turun disebabkan kuasa beli pengguna yang turun. Manakala pertumbuhan ekonomi juga akan semakin perlahan kerana keluaran dan juga pendapatan negara telah merosot. Manakala bagi kestabilan imbangan pembayaran pula, aliran wang masuk telah merosot kerana kurangnya aktiviti pelaburan dalam ekonomi. Apabila berlaku keadaan ekonomi meleset ataupun pengangguran, jadi Bank Pusat akan mengambil tindakan untuk membeli surat jaminan kerajaan. Tindakan ini menyebabkan guna tenaga bertambah kerana firma telah meningkatkan pengeluarannya. Seterusnya, ia akan menyebabkan harga barang akan meningkat kerana kuasa beli pengguna yang semakin meningkat. Keadaan ini memberi kesan kepada pertumbuhan ekonomi negara yang semakin pesat kerana keluaran dalam negara kasar telah meningkat dan pendapatan negara juga meningkat. Akhir sekali, bagi kestabilan imbangan pembayaran, ia akan menyebabkan aliran wang masuk meningkat kerana bertambahnya aktiviti pelaburan dalam ekonomi. Okey, yang terakhir adalah alat dasar kewangan iaitu kadar faedah. Apabila berlaku inflasi, Bank Pusat akan meningkatkan kadar faedah. Tindakan ini menyebabkan guna tenaga telah berkurang kerana firma telah mengurangkan pengeluarannya. Ia akan memberi kesan kepada penurunan harga dalam pasaran disebabkan oleh kuasa beli pengguna yang semakin turun. Manakala pertumbuhan ekonomi akan menjadi lebih perlahan kerana kos pengeluaran telah meningkat dan permintaan turun. Pendapatan negara juga turun. Manakala aliran wang masuk akan berkurang kerana kurangnya peluang pelaburan dalam ekonomi. Semasa keadaan ekonomi meleset pula, Bank Pusat akan menurunkan kadar faedah. Keadaan ini menyebabkan guna tenaga semakin bertambah
kerana firma telah meningkatkan pengeluaran dan firma memerlukan lebih ramai pekerja. Jadi ini menyebabkan kuasa beli pengguna meningkat dan seterusnya mendorong kepada peningkatan harga barang dan perkhidmatan dalam pasaran. Ekonomi negara akan menjadi semakin pesat kerana kos pengeluaran semakin turun dan permintaan barang dan perkhidmatan yang bertambah. Ini akan memberi kesan kepada pendapatan negara yang akan semakin meningkat. Manakala aliran wang masuk juga akan meningkat disebabkan oleh bertambahnya aktiviti pelaburan dalam ekonomi. Jadi diharapkan semua pelajar dapat memahami dan menguasai tajuk ini. Boleh tengok video ini berulang kali dan jangan lupa buat latihan. Ya, jika tak faham, bertanya dengan guru masing-masing. Dan pesanan untuk hari ini. Belajarlah adab sebelum mempelajari ilmu. Kerana ilmu tanpa adab tiada keberkatan. Kita jumpa lagi dalam tajuk yang seterusnya. Jangan lupa subscribe, like dan share YouTube channel Cikgu Azlin supaya anda tidak ketinggalan dengan video-video selanjutnya.